Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Saya Ustazah Mazura dari SMK Keramat Wangsa sekali lagi ingin berkongsi ilmu pada hari ini. Jangan lupa sediakan pen dan buku catatan untuk mencatat isi-isi penting pada hari ini. Murid-murid, berdasarkan statistik penceraian ini, Ustazah ingin berkongsi ilmu dengan murid-murid berkaitan tajuk Talak Penyelesaian Terakhir, Pendidikan Islam Tingkatan 5, Bidang Ibadah, Pelajaran 15, Unit 1. Murid-murid, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Pertama, menyatakan pengertian talak. Kedua, menjelaskan hukum talak. Ketiga, menyatakan rukun talak. Keempat, menghuraikan hikmah talak. Kelima, mengenal pasti jenis talak. Keenam, menjelaskan bilangan talak. Dan ketujuh, menerangkan talak taklik. Murid-murid, tahukah kamu pengertian talak? Baiklah. Talak menurut bahasa ialah cerai atau melepaskan ikatan. Manakala dari sudut istilah pula, talak bererti merungkai ikatan perkahwinan dengan lafaz talak, cerai atau yang mengandungi makna keduanya. Contohnya, suami berkata kepada isterinya, "Aku talak engkau dengan talak satu." Atau, "Aku ceraikan engkau dengan talak satu." Murid-murid, talak juga boleh berlaku dengan tulisan atau isyarat yang boleh difahami. Contohnya, seorang suami menulis surat atau menulis pesanan ringkas SMS kepada isterinya. Menurut kenyataan Mufti Wilayah Persekutuan, lafaz cerai menerusi WhatsApp termasuk dalam bahagian kinayah, iaitu samar-samar, dan bukannya soreh, iaitu jelas. Ini bertepatan dengan keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-59. Talak dalam bentuk tulisan yang jelas daripada suami yang ditujukan kepada isterinya secara khusus seperti melalui faksimili, pesanan ringkas, email dan sebagainya adalah talak secara kinayah, dan ianya adalah sah sekiranya disertai dengan niat. Murid-murid, mari kita lihat hukum-hukum talak. Talak diharuskan oleh syarak sebagai langkah penyelesaian terakhir mengatasi masalah rumah tangga, tetapi talak adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah menjelaskan hukum talak secara terperinci seperti berikut. Wajib apabila seseorang tidak dapat melaksanakan kewajipan seperti memberi nafkah atau melakukan kezaliman sehingga mengancam keselamatan. Sunat apabila isteri memiliki akhlak yang buruk dan tidak
tiada cara yang dapat membaikinya. Haram apabila talak dilafazkan pada waktu yang diharamkan, seperti waktu isteri sedang haid, hamil dan nifas, atau bertujuan menganiaya. Dan makruh menceraikan isteri tanpa sebab atau menceraikan isteri yang soleh. Murid-murid, mari kita lihat rukun-rukun talak. Rukun-rukun talak seperti berikut. Pertama, suami yang menjatuhkan talak. Kedua, isteri yang ditalak. Dan ketiga, lafaz talak. Syarat-syarat sah talak pula iaitu: pertama, suami yang menjatuhkan talak berakal, baligh dan tidak dipaksa. Kedua, perempuan yang diceraikan adalah isteri yang sah. Ketiga, lafaz yang digunakan mempunyai maksud perceraian, sama ada lafaz itu soreh atau kinayah. Murid-murid, ada beberapa hikmah disyariatkan talak. Antaranya, pertama, talak memberi peluang kepada pasangan yang tiada persefahaman untuk berpisah bagi memulakan kehidupan baru. Kedua, perceraian memberi pengalaman dan pengajaran kepada suami dan isteri. Mereka insaf dan sedar kelemahan masing-masing, seterusnya dapat memperbaiki diri dalam kehidupan berumah tangga pada masa akan datang. Ketiga, talak boleh mengurangkan tekanan perasaan. Keempat, talak dapat menyedarkan suami dan isteri tentang kepentingan menghayati ajaran Islam. Murid-murid, talak yang diharuskan Islam hendaklah dilaksanakan dengan penuh kesedaran dan rasa belas kasihan. Talak terbahagi kepada dua bahagian, iaitu talak dari aspek hukum dan dari aspek kesan. Bahagian pertama dari aspek hukum. Dari aspek hukum, talak terbahagi kepada dua, iaitu talak sunni dan talak bid'i. Pertama, talak sunni. Talak yang sesuai dengan peraturan syarak, iaitu suami menceraikan isteri dengan talak satu atau dua ketika isteri suci daripada haid, nifas dan tidak disetubuhi. Kedua, talak bid'i. Talak yang menyalahi peraturan syarak, iaitu suami menceraikan isterinya ketika haid, nifas atau ketika suci tetapi selepas disetubuhi suaminya, atau menceraikannya dengan talak 3 sekaligus. Talak bid'i adalah haram tetapi dikira sah. Bahagian kedua dari aspek kesan talak, iaitu talak raj'i dan talak bain. Kesan talak raj'i iaitu talak 1 dan 2 yang belum tamat tempoh iddah, suami boleh merujuk isteri dalam tempoh iddah.
Kesan talak bain terbahagi kepada dua, iaitu bain sughra dan bain kubra. Bain sughra iaitu talak yang tidak membolehkan suami merujuk isteri kecuali dengan akad dan mahar yang baharu. Talak jenis ini merangkumi fasa, khulu', ilak, talak raj'i yang tamat tempoh iddah dan talak sebelum bersetubuh, iaitu dukhul. Bain kubra iaitu talak tiga yang mengharamkan bekas suami mengahwini semula isterinya kecuali selepas isterinya berkahwin dengan lelaki lain dan diceraikan setelah berlaku persetubuhan. Murid-murid, bilangan talak yang dibenarkan dalam Islam ialah 3 kali. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. maksudnya talak yang dapat dirujuki 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Surah Al-Baqarah ayat 229. Mafhum ayat ini, talak yang boleh dirujuk semula adalah talak pertama dan kedua. Sementara talak ketiga adalah talak maksimum yang tidak boleh dirujuk semula. Baiklah, mari kita bincangkan tajuk talak taklid. Talak taklid iaitu talak yang disandarkan kepada sesuatu syarat. Talak taklid terbahagi kepada 2, iaitu taklid biasa dan taklid secara khulu'. Taklid biasa iaitu talak yang dilafazkan dalam keadaan biasa seperti suami berkata kepada isterinya, "Jika engkau keluar dari rumah ini, maka engkau tertalak dengan 1 talak." Talak ini hanya akan berlaku sekiranya isteri tadi keluar dari rumah suaminya. Taklid secara khulu' ialah satu taklid yang diamalkan di negara kita di mana lafaz taklid telah tercatat dalam surat nikah. Sekiranya suami mengingkarinya, maka talak boleh jatuh sekiranya isteri mengadu kepada mahkamah. Suami tidak boleh merujuk isterinya semula, melainkan dengan akad dan mahar yang baharu. Murid-murid, ada beberapa kesan talak terhadap individu dan masyarakat. Kesan talak antaranya ialah: pertama, mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, perhubungan keluarga antara kedua belah pihak menjadi renggang. Ketiga, anak-anak kehilangan kasih sayang ibu bapa. Dan keempat, keharmonian dan kedamaian terjejas. Murid-murid, masa hampir tamat. Mari kita menguji minda dengan beberapa soalan berkaitan talak. Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah talak kerana ia merosakkan hubungan baik dan kemaslahatan antara suami isteri. Pertama, nyatakan pengertian talak. Kedua, jelaskan hukum talak.
Ketiga, nyatakan 3 rukun talak. Keempat, huraikan 2 hikmah talak. Murid-murid boleh menggunakan pautan yang dipaparkan untuk latihan di rumah. Baiklah, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan perkongsian ini dapat membantu murid-murid untuk tekun belajar. Jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam serta kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini, kita akan berkongsi satu tajuk dalam bidang ibadah. Fokus tajuk adalah dalam pelajaran ke-15, masalah rumah tangga dan penyelesaiannya dalam unit 4, fasakh membendung kemudaratan dalam rumah tangga. Murid-murid boleh merujuk buku teks Pendidikan Islam tingkatan 5 halaman 134 hingga 136. Hari ini Ustazah tidak keseorangan. Bersama-sama dengan Ustazah ialah Ustazah Syuhaidah daripada SMK Bandar Baru Sentul, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk berkongsi ilmu berkaitan dengan tajuk ini. Selamat datang Ustazah, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih Ustazah kerana sudi mengundang saya sekali lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Tapi sebelum ini, mari kita semak terlebih dahulu objektif pembelajaran pada hari ini. Murid-murid perlu mencatat isi-isi penting. Jangan lupa tu. Objektif pembelajaran adalah seperti berikut. Yang pertama, menyatakan pengertian fasakh dan hukum. Yang kedua, menjelaskan 2 sebab diharuskan fasakh. Yang ketiga, menjelaskan 2 kesan fasakh. Dan yang terakhir, menjelaskan 2 hikmah fasakh. Murid-murid semua, mari kita imbas kembali pelajaran yang telah dipelajari sebelum ini. Suami mempunyai kuasa eksklusif untuk menceraikan isterinya melalui cara talak. Ini bermakna seorang suami akan hanya menyatakan saya ceraikan awak ataupun saya talakkan awak, maka perceraian antara suami isteri akan berlaku. Di dalam perbincangan fiqh, sebab-sebab untuk membolehkan seorang suami menjatuhkan talak tidak dinyatakan, Ustazah Syuhaidah. Saya mencelah sedikit. Ini bermakna Ustazah, seorang suami boleh menceraikan isterinya sama ada bersebab atau tanpa sebab. Bukan setakat itu sahaja, penceraian tersebut tidak memerlukan kepada campur tangan hakim dan juga persetujuan isteri. Namun, Islam juga telah memberi hak kepada isteri untuk membubarkan perkahwinannya sama ada dengan beberapa cara, iaitu antaranya ialah fasakh. Namun, hak yang diberikan kepada seorang isteri untuk membuat tuntutan fasakh memerlukan kepada sebab-sebab tertentu dan elemen-elemen sampingan. Jadi, murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan fasakh? Apakah sebab-sebab yang membolehkan fasakh? Dan adakah suami boleh memfailkan fasakh? Mari kita dengar dan ikuti perkongsian ini. Sebagai mukadimah kepada perbincangan kita pada hari ini, Ustazah,
Ustazah Syuhaidah, silakan memberi sepatah dua kata. Terima kasih Ustazah Nadia. Ya, saya. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu, yakni suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Perkahwinan dalam Islam, Ustazah, adalah untuk memberikan sakinah, iaitu ketenangan, mawaddah, kasih sayang, dan rahmah, iaitu rahmat dan juga rezeki, kepada pasangan, iaitu suami dan isteri, serta seisi keluarga. Perkahwinan dalam Islam memberikan keadilan kepada semua, bukan satu pihak sahaja. Oleh yang demikian, dalam perundangan Islam wujudnya talak, fasakh, khulu' dan sebagainya. Baiklah murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan fasakh dan hukumnya? Bolehkah Ustazah Syuhaidah jelaskan? Boleh. Fasakh menurut bahasa bermaksud batal. Manakala menurut istilah ialah pembatalan ikatan perkahwinan disebabkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi semasa akad. Akad nikah, atau disebabkan masalah yang berlaku dalam rumah tangga. Hukum fasakh adalah harus bagaimana? Iaitu harus bagi isteri menuntut fasakh untuk menjaga kemaslahatan buat kedua-dua belah pihak. Baiklah, bagaimana pula dengan sebab-sebab yang diharuskan oleh seorang isteri untuk menuntut fasakh? Tapi sebelum Ustazah Syuhaidah menjawab, mari kita lihat paparan ini terlebih dahulu. Baiklah, terdapat 5 sebab yang membolehkan fasakh, iaitu yang pertama, suami tidak memberi nafkah. Ustazah, seorang isteri berhak menuntut fasakh apabila suami tidak mampu memberikan nafkah, iaitu nafkah zahir dan juga nafkah batin. Murid-murid masih ingatkah lagi apakah itu nafkah zahir dan batin? Nafkah zahir adalah seperti pakaian, tempat tinggal, manakala nafkah batin seperti kasih sayang, layanan dan sebagainya. Kita berpindah kepada sebab yang kedua, iaitu suami berpenyakit. Suami mengidap penyakit yang sukar diubati seperti sopak, kusta, AIDS dan sebagainya. Ketiga, suami melakukan kezaliman.
suami melakukan kezaliman ke atas isteri seperti memukul dan juga mengancam keselamatan isteri. Oh, okey. Yang keempat, suami hilang. Ya, suami hilang dan tidak dapat dikesan kedudukannya. Kita tengok tempoh suami hilang. Ianya berbeza mengikut mazhab. Saya. Menurut mazhab Syafi'i adalah selama 4 tahun. Manakala mazhab Maliki 1 tahun. Dan menurut mazhab Hambali ialah selama 6 bulan. Kemudaratan suami hilang atau tidak dapat dikesan ini adalah sama dengan kemudaratan yang disebabkan suami tidak memberi nafkah zahir dan juga batin. Ya, saya. Ya, Ustazah? Ya, saya. Baiklah murid-murid, sebab fasakh yang kelima ialah murtad. Apabila suami atau isteri murtad, perkahwinan akan terbubar dengan sendirinya. Ya, saya. Kerana Islam adalah merupakan salah satu syarat sah perkahwinan. Ya, saya. Ustazah Syuhaidah, bagaimana pula dengan proses menuntut fasakh? Boleh tak Ustazah terangkan? Boleh. Proses menuntut fasakh adalah seperti berikut. Iaitu apabila isteri menuntut fasakh, pihak mahkamah akan menyabitkan alasan dan bukti yang dikemukakan oleh si isteri. Jika disabitkan kesalahan dan tiada jalan untuk perdamaian, Ya, saya. maka mahkamah akan membubarkan perkahwinan tersebut. Oh, begitu prosesnya Ustazah. Ya, betul. Dengar tu murid-murid. Seterusnya Ustazah Syuhaidah, apakah kesan setelah berlakunya fasakh? Terdapat 2 kesan fasakh yang penting dan perlu diingat oleh murid-murid. Yang pertama ialah suami dan isteri tidak boleh rujuk dalam tempoh iddah. Baiklah. Yang kedua, mereka hanya boleh berkahwin semula dengan akad dan mahar yang baru. Ya, saya. Ustazah Syuhaidah, adakah terdapat perbezaan di antara fasakh dan talak? Boleh tak Ustazah terangkan? Boleh. Perbezaan di antara fasakh dan talak adalah seperti berikut. Fasakh adalah hak isteri, gugur dengan sebab dan tiada rujuk. Manakala talak adalah kuasa suami boleh gugur tanpa sebab dan ada rujuk, iaitu talak raj'i. Murid-murid, setiap syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia, ianya bertujuan mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik Muslim ataupun sebaliknya. Syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan di dunia ini. Begitu juga fasakh ya Ustazah Syuhaidah. Ya, betul. Merupakan hukum dan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Ustazah Syuhaidah, daripada perbincangan kita pada hari ini, dapatlah saya rumuskan hikmah diharuskan fasakh dalam akronim STEM. Ini dapat memudahkan murid-murid mengingati tentang hikmah diharuskan fasakh. Bagus tu Ustazah. Silakan Ustazah. Hikmah yang pertama ialah S, iaitu suasana. Fasakh menghindari suasana negatif terhadap perkembangan fizikal, mental dan emosi anak-anak. Kedua ialah T. T adalah tanggungjawab. Fasakh juga sebagai peringatan kepada suami tentang tanggungjawab dalam menunaikan hak isteri dan juga keluarga. Ustazah Syahidah, ketiga ialah A. A untuk akidah.
hikmah disyariatkan fasah adalah untuk menyelamatkan akidah ekoran daripada murtad. Seterusnya ialah M. M adalah mudarat. Fasah juga dapat mengelakkan kemudaratan yang akan ditanggung oleh isteri sekiranya perkahwinan tersebut diteruskan. Seterusnya murid-murid, hikmah yang kelima iaitu yang terakhir ialah P. P untuk peluang. Ianya dapat memberi peluang kepada isteri membuat pembatalan perkahwinan. Justru murid-murid, sebagai rumusan hasil daripada perkongsian kita pada hari ini ialah perceraian yang diputuskan oleh mahkamah melalui permohonan fasakh dikategorikan dalam talak bain sughra dan tidak boleh dirujuk. Jika pasangan suami dan isteri bersetuju untuk kembali, maka hendaklah berakad nikah yang baharu mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama Islam setiap negeri. Terima kasih Ustazah Syuhaidah kerana sudi hadir dan berkongsi ilmu pada hari ini. Semoga perkongsian kita pada hari ini memberikan manfaat. Sama-sama Ustazah. InsyaAllah saya doakan semua murid dipermudahkan urusan dalam pembelajaran dan semua mendapat keputusan yang cemerlang kelak. InsyaAllah. Amin. 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 Antara saranan aktiviti yang dapat dilakukan oleh murid-murid untuk lebih memahami tajuk ini adalah murid-murid boleh membuat lawatan bersama ustaz dan ustazah ke Mahkamah Syariah sebagai aktiviti pengukuhan dan jelajah ilmu. Murid-murid juga boleh menulis artikel berkaitan dengan isu-isu rumah tangga dan penyelesaiannya. Baiklah murid-murid, seperti yang telah dinyatakan di dalam objektif pembelajaran di awal tadi, mari kita uji minda dengan beberapa soalan berkaitan dengan tajuk pembelajaran pada hari ini. Murid-murid boleh membuat imbasan untuk mendapatkan latihan berkaitan dengan tajuk pada hari ini. Jika tidak dapat, murid-murid boleh menghantar email kepada alamat yang tertera. Ustazah akan menghantar tugasan tersebut. Baiklah murid-murid, sekian sahaja perkongsian kita pada hari ini. Diharapkan perkongsian ini dapat membantu murid-murid semua. Jumpa lagi dalam kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Nampaknya semua sihat-sihat belaka. Alhamdulillah. Murid-murid sekalian, sekali lagi bersama-sama dengan saya, Ustazah Nadia, untuk berkongsi satu tajuk dalam bidang ibadah, iaitu pelajaran ke-15, masalah rumah tangga dan penyelesaiannya. Fokus tajuk kita pada hari ini ialah dalam unit 2, iaitu rujuk penawar bagi talak. Tapi pada hari ini, Ustazah tidak keseorangan. Ada seseorang yang akan menemani Ustazah pada hari ini untuk berkongsi ilmu berkaitan dengan tajuk ini. Siapakah beliau? Sabar ya, nanti Ustazah akan perkenalkan. Jadi murid-murid, adakah anda semua telah bersedia? Pastikan murid-murid mencatat isi-isi penting yang terdapat dalam tajuk ini.
Sebelum Ustazah menjemput tetamu misteri kita pada hari ini, jom kita semak objektif pembelajaran yang perlu dicapai bagi tajuk rujuk. Objektif pembelajaran adalah seperti berikut. Yang pertama, menyatakan pengertian rujuk. Yang kedua, menjelaskan 3 rukun rujuk. Yang ketiga, menjelaskan syarat rujuk kepada suami, isteri dan sirah. Dan yang terakhir, menerangkan 2 hikmah rujuk. Baiklah murid-murid, bersama-sama dengan kita pada hari ini ialah Ustazah Syuhaidah binti Ibrahim daripada SMK Bandar Baru Sentul, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar Ustazah Syuhaidah? Sihat, Alhamdulillah. Bagaimanakah perasaan Ustazah dapat bertemu dengan anak-anak murid kita pada hari ini? Alhamdulillah, sangat gembira dan sangat teruja. Alhamdulillah Ustazah, diharapkan perkongsian kita pada hari ini dapat membantu murid-murid semua untuk lebih memahami tajuk ini. Baiklah murid-murid sekalian, jom kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah Syuhaidah, apakah pengertian rujuk? Boleh Ustazah terangkan? Okey, boleh. Pengertian rujuk dari segi bahasa ialah kembali. Manakala menurut istilah ialah suami yang mengambil kembali isterinya yang telah diceraikan ke pangkuannya. Suami boleh merujuk isterinya yang telah diceraikan dengan talak 1 atau 2 dalam tempoh iddah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 228. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. Maksudnya ialah suami berhak merujuk isteri dalam tempoh tersebut, yakni iddah, sekiranya mereka mahu berdamai. Surah Al-Baqarah ayat 228. Rujuk ini adalah hak suami, iaitu seorang suami yang hendak merujuk isterinya tidak perlu kepada persetujuan si isteri. Jadi murid-murid, seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan talak raj'i, iaitu talak 1 dan 2, harus baginya untuk rujuk kembali kepada isterinya selama mana masih dalam tempoh iddah, kerana rujuk tersebut adalah hak si suami. Ya, betul tu Ustazah Nadia. Jika si isteri tidak mahu dirujuk atau dia ada alasan lain yang munasabah dan diterima syarak, maka si isteri boleh menyatakan alasan tersebut kepada mahkamah. Baiklah. Seterusnya Ustazah, cuba Ustazah jelaskan tentang rukun rujuk menurut mazhab Syafi'i. Baiklah, rukun rujuk terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama ialah suami atau wakil, yang kedua ialah isteri, yang ketiga ialah lafaz ataupun sirah. Saya jelaskan satu persatu ya Ustazah. Ya, silakan Ustazah. Pertama ialah orang yang merujuk, iaitu suami atau wakilnya. Suami itu menyatakan sendiri hasratnya untuk merujuk isterinya atau si suami menghantar wakil. Yang kedua ialah orang yang dirujuk, iaitu isteri. Oh, isterinya yang sah ya murid-murid, bukan isteri orang lain. Ya, betul Ustazah Nadia. Tepat sekali. Ketiga ialah lafaz rujuk ataupun sirah. Lafaz rujuk ini murid-murid terbahagi kepada 2. Lafaz sharih dan juga lafaz kinayah. Ustazah Syuhaidah,
bolehkah Ustazah jelaskan apakah contoh lafaz soreh dan juga lafaz kinayah? Boleh. Contoh lafaz jelas atau soreh seperti aku rujuk engkau. Jelaskan lafaz tersebut. Ya. Ya, betul tu. Lafaz tersebut menunjukkan dengan jelas hasrat si suami ingin merujuk isterinya. Bagaimana pula dengan lafaz yang kedua? Lafaz yang kedua adalah dalam bentuk sindiran atau dalam bentuk kinayah. Contohnya, aku pegang engkau kembali. Si suami menggunakan ayat kiasan untuk merujuk isterinya dan lafaz tersebut juga adalah sah. Oh ya, betul tu. Ingat tahu murid-murid, dalam mazhab Syafi'i terdapat dua jenis lafaz, iaitu lafaz jelas atau soreh dan juga lafaz sindiran atau kinayah. Kaifiat rujuk, iaitu bagaimana proses rujuk tersebut berlaku, adalah si suami melafazkan perkataan rujuk seperti di atas dan sunat disaksikan oleh dua orang saksi. Baiklah murid-murid, sebagai info tambahan, menurut mazhab Hanafi, lafaz ataupun sirah tidak diletakkan sebagai salah satu daripada rukun rujuk. Ini kerana mereka berpendapat rujuk juga boleh berlaku dengan setiap perbuatan yang halal dilakukan oleh suami dan isteri. Ustazah Syuhaidah, syarat-syarat rujuk telah saya ringkaskan menggunakan akronim SIS, iaitu S yang pertama untuk suami, I untuk isteri dan S yang kedua adalah sirah. Boleh tak Ustazah terangkan dengan lebih lanjut tentang syarat-syarat tersebut? Boleh Ustazah Nadia, tiada masalah. Syarat rujuk adalah berdasarkan kepada rukun rujuk, iaitu syarat yang pertama ialah suami. Syarat rujuk bagi suami ialah yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat kemahuan sendiri. Manakala syarat yang kedua ialah isteri. Syarat rujuk bagi isteri ialah yang pertama Islam, yang kedua telah disetubuhi oleh suami, yang ketiga bukan penceraian secara fasakh atau khulu', yang keempat bukan dijatuhkan talak 3, yang kelima masih dalam tempoh iddah. Yang ketiga pula ialah lafaz atau sirah. Syarat rujuk bagi lafaz ialah pertama, menggunakan lafaz rujuk seperti suami berkata, aku rujuk engkau. Yang kedua, tidak bertaklid. Jika suami berkata, aku rujuk jika engkau bersetuju, maka rujuk tersebut tidak sah. Yang ketiga, tidak ditentukan masa. Jika suami berkata, aku rujuk engkau selama 3 bulan, maka rujuk tersebut juga tidak sah. Ustazah Syuhaidah, setiap ibadah yang dalam Islam sentiasa ada hikmah di sebalik pensyariatan ibadah tersebut. Begitu juga dengan rujuk. Islam menggalakkan para suami yang menjatuhkan talak supaya merujuk kembali isterinya jika persefahaman boleh dicapai. Sebagai contoh ya Ustazah, Rasulullah SAW telah menceraikan Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha. Baginda telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam supaya merujuk kembali Sayyidatina Hafsah kerana apa murid-murid? Kerana beliau seorang yang berakhlak mulia dan beristiqamah melakukan ibadah seperti berpuasa dan qiyamul lail. Ya, betul tu Ustazah Nadia. Ustazah Syuhaidah, untuk memudahkan murid-murid mengingati tentang hikmah rujuk, saya telah rumuskan di dalam akronim 4M. Oh, bagus tu. Cuba Ustazah terangkan.
M yang pertama ialah menyedari kesilapan. Suami dan isteri berkesempatan untuk memperbaiki kelemahan dan kesilapan yang lalu. Kita sebagai manusia tidak pernah lari daripada melakukan kesilapan. Namun, kita mempunyai pilihan, iaitu pilihan untuk kita berubah. Jadilah manusia yang sentiasa belajar daripada kesilapan tersebut dan mahu memperbaikinya. Betul kan Ustazah Syuhaidah? Ya, betul Ustazah Nadia. Tepat sekali. M yang kedua ialah memberi peluang. Memberi peluang kepada suami dan juga isteri untuk menyambung hubungan mereka dengan keazaman dan sikap yang baru. M yang ketiga ialah memperbaiki kelemahan. Dengan adanya pensyariatan rujuk, suami dan isteri dapat memperbaiki kelemahan dan kesilapan yang lalu. Murid-murid, sebagai contoh, kalau dulu selalu bergaduh tentang sikap pasangan yang malas, jadi selepas rujuk, bolehlah memperbaiki kelemahan tersebut. M yang keempat ialah menyatukan semula. Menyatukan semula keluarga yang terpisah. Ya, betul tu Ustazah Nadia. Anak-anaklah orang yang paling gembira jika ibu bapa mereka rujuk semula. Ya, betul tu kan Ustazah? Ya, betul. Daripada perkongsian kita pada hari ini ya Ustazah Syuhaidah, saya dapat simpulkan syariat Islam telah membawa penjelasan, panduan dan tunjuk ajar yang berhemah, dan syariat rujuk adalah sebagai undang-undang yang memberi peluang untuk kita bermuhasabah diri serta menyesal di atas perbuatan dan merasa keperitan perpisahan yang berlaku. Sekiranya suami memilih untuk mengekalkan ikatan perkahwinan, maka dia boleh kembali kepada isterinya dengan rujuk yang berlandaskan syariat. Baiklah, terima kasih Ustazah Syuhaidah kerana sudi berkongsi ilmu pada hari ini. Semoga perkongsian ini dapat membantu murid-murid untuk lebih memahami tajuk ini. Jazakallah Ustazah Syuhaidah. Sama-sama Ustazah, saya pun gembira dapat berkongsi ilmu pada hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah murid-murid, Ustazah yakin kamu semua telah memahami tajuk rujuk dengan baik. Untuk memahami tajuk ini, murid-murid boleh cuba untuk menyelesaikan situasi tersebut. Baiklah murid-murid, boleh selesaikan situasi berikut berdasarkan hukum syarak. Seorang suami telah menjatuhkan talak kepada isterinya yang solehah tanpa sebab ketika isterinya sedang hamil. Kemudian dia ingin kembali semula kepada isterinya. Berikan hujah anda. Baiklah murid-murid, seperti yang telah dinyatakan di dalam objektif pembelajaran di awal tadi, mari kita uji minda dengan beberapa soalan berkaitan tajuk pada hari ini. Murid-murid boleh membuat imbasan untuk mendapatkan latihan berkaitan dengan tajuk pada hari ini. Jika murid-murid tidak dapat berbuat demikian, murid-murid boleh menghantar email kepada alamat yang tertera. Ustazah akan menghantar tugasan tersebut. Bagaimana murid-murid? Ustazah pasti semuanya mampu memberikan jawapan yang betul. Jika terdapat sebarang kemusykilan, bolehlah bertanya kepada saya. Baiklah, sekian sahaja perkongsian kita pada hari ini.
Diharapkan perkongsian ini dapat memberikan manfaat dan membantu murid-murid untuk membuat persediaan menghadapi peperiksaan tidak lama lagi. Jumpa lagi dalam kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.